Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada para sahabat, golongan tabi'in, tabi'in dan mereka yang mengikut petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada malam ini kita menyambung kisah yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana rumah baginda dikepung oleh pemuda-pemuda yang ingin membunuhnya. Akhirnya Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga baginda dengan mudah keluar daripada rumahnya dalam keadaan mereka dalam keadaan tertidur. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka kami jadikan di hadapan mereka itu hijab, dindingan, dan juga di belakang mereka dinding, serta mata mereka tidak dapat melihat, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Maka dalam keadaan macam itu baginda berjaya melepaskan dirinya, sehingga terselamatlah baginda daripada pembunuhan yang akan dilakukan oleh pemuda-pemuda musyrikin Mekah. Namun ketika mana mereka sedar daripada tidurnya, lalu mereka masuk dalam rumah dan hampir membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ternyata terlihat yang di dalam selimut itu bukannya Muhammad ibnu Abdullah, akan tetapi Sayyidina Ali ibnu Abi Talib. Lalu mereka keluar dan mencari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mereka mengatakan bahawa menawarkan hadiah sesiapa yang berjaya mendapatkan Rasulullah, mendapatkan Muhammad bin Abdullah, maka akan diberi hadiah sebanyak 100 ekor unta nilaiannya. Maka ketika itu mereka mencarilah Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah berada di tempat persembunyian di Gua Sur. Dan ketika mana Nabi bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada orang kafir yang berjaya menjejakinya sampai di luar gua di Bukit Sur tadi, di Gua Sur. Namun demikian Allah Ta'ala pelihara sehingga mereka tidak masuk di dalam gua tersebut, sedangkan di dalam gua itu adanya Rasulullah SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merasa takut, lalu Allah Ta'ala menenangkan Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu berduka cita, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan kamu, bersama dengan kita. Rasulullah membaca ayat menenangkan hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Selepas beberapa hari, terlama dikatakan 3 malam Nabi bersembunyi, kemudian Nabi pun keluarlah daripada tempat persembunyiannya lalu menuju ke kota Madinah. Ketika dalam perjalanan Nabi menuju ke kota Madinah yang dibantu oleh Abdullah ibnu Uraikid, yakni seorang yang tidak beriman, masih lagi musyrik, tetapi Nabi ambil ia sebagai penunjuk jalan untuk sampai ke kota Madinah. Lalu dalam perjalanan tadi beberapa orang katanya ditemani oleh seorang yang bernama Amir ibnu Huraihah dan juga bersama Sayyidina Abu Bakar dan juga Abdullah ibnu Uraikid pergi ke kota Madinah. Dalam perjalanannya ada seorang yang terlihat beberapa orang yang berjalan menuju ke kota Madinah. Lalu ia pun balik memberitahu orang-orang Mekah bahawa ada beberapa orang yang dia nampak menuju ke kota Madinah. Maka dalam ketika diumumkan, lalulah ada mengatakan itu bukan rombongannya. Di antara yang mengatakan rombongan itu bukan rombongan Muhammad adalah Suraqah ibnu Malik. Kenapa dia mengatakan demikian? Kerana dia ingin mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Dia tahu itu rombongan Nabi. Tapi kalau orang pakat kejar semua dapat Muhammad, mungkin hilang hadiahnya. Lalu dia mengelirukan orang lain, mengatakan itu bukan rombongan Muhammad, itu bukan. Tetapi dia telah, daripada itu dia bersiap sedia
mengambil kudanya untuk mengejar Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suraqah ibnu Malik dia pergi seorang diri sahaja. Sedangkan orang nak membunuh Rasulullah memanggil beberapa belas pemuda mengepung Rasulullah. Tapi Suraqah bin Malik hanya seorang diri saja dengan kudanya yang dipacu laju dengan pedang yang terhunus di pinggangnya, dan dikatakan Suraqah ibnu Malik ini seorang pahlawan, seorang yang gagah, dan beliau adalah mahir dalam menunggang kuda. Maka ketika beliau pergi mendapatkan rombongan Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memacu kuda dalam keadaan yang amat laju, sehinggalah kelihatan kelibat beberapa orang, yakni rombongan Rasulullah dengan sahabatnya. Maka semakin kuatlah dia memacu kudanya untuk mendapatkan Rasulullah. Boleh jadi di dalam fikirannya akan mendapat hadiah 100 ekor unta yang dijanjikan oleh pembesar-pembesar musyrikin Mekah. Sesiapa yang dapat mendapatkan Muhammad, sama ada hidup ataupun mati, maka dia akan mendapat hadiah 100 ekor unta. Itulah boleh jadi yang dia inginkan. Lalu dia pun pergi saja, maka dipacunya laju, semakin lama semakin dekat, semakin menghampiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian Allah Taala memelihara Rasulullah. Allah Taala menjaga Rasulullah. Rasulullah seorang yang sabar, Allah Taala bersama dengan orang yang sabar. Rasulullah seorang yang berserah diri kepada Allah, Allah Taala bersama dengan orang yang berserah diri dengan Allah Taala. Ketika kuda yang dipacu itu laju hampir-hampir dekat dengan Rasulullah, tiba-tiba kaki kuda itu terperosok di dalam tanah, menyebabkan kuda itu jatuh. Lalu Suraqah ibnu Malik pun jatuh. Namun demikian Suraqah seorang yang gagah, walaupun jatuh kuda, dia gagahkan tubuhnya, dia bangun balik dan kudanya ditarik balik sehingga dapat bergerak. Lalu dia naik atas kuda, lalu pergi lagi untuk mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar terlihat seorang lelaki yang mengajarinya. Lalu Sayyidina Abu Bakar berserah diri kepada Allah, memberitahu kepada Rasulullah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah tidak ada ancaman, seolah-olah tidak ada apa-apa, hanya dalam keadaan tenang saja menghadapi musuh yang akan mendatanginya. Lalulah ketika mana dia meneruskan kudanya itu, memacu kudanya, lalu kudanya jatuh kali yang kedua. Maka ketika itu dia terfikir, kenapa kuda yang selama ini dia pacu, yang selama ini dia seorang penunggang kuda yang mahir, dengan mudah kuda itu jatuh. Boleh jadi ini tanda bahawa Muhammad ini seorang yang benar mendapat pertolongan Allah Ta'ala. Namun demikian semangat dia untuk mendapatkan 100 ekor unta itu tidak dia berputus asa. Dia naik lagi kuda, dia kejar mendapatkan Nabi. Ternyata dia jatuh kali ketiga. Maka ketika mana dia jatuh kali ketiga, tubuhnya menjadi lemah. Lalulah dia merasakan bahawa Muhammad orang yang benar mendapat pertolongan Allah Ta'ala. Lalu dia memanggil Rasulullah, dia memanggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah mendapatinya. Rasulullah bertanya padanya, kenapa kamu ini bersungguh-sungguh untuk membunuh aku ataupun mengejar aku ini? Ia mengatakan bahawa sesungguhnya orang pembesar musyrikin Mekah telah menawarkan hadiah sesiapa yang berjaya mendapatkanmu. Hadiahnya ada sebanyak 100 ekor unta, satu nilaian yang begitu besar satu ketika dahulu. Jangankan satu ketika dahulu, sekarang ini pun nilaian 100 ekor unta masih lagi besar. Lalu dalam keadaan macam itu, Suraqah ibnu Malik pun dijanji oleh baginda Rasulullah, kalau orang-orang musyrik Mekah itu berjanji kepada kamu dengan 100 ekor unta, aku berjanji kepadamu akan diserahkan gelang Maharaja Kisra suatu hari nanti kepada kamu. Maka janji itu dipegang, dan sudah pasti Rasulullah seorang manusia yang tidak pernah mungkin janji. Rasulullah seorang yang benar lagi dibenarkan. Dia itu adalah Shadiqul Masduq, seorang yang benar lagi dibenarkan. Dan dikatakan bahawa Suraqah ibnu Malik begitu yakin bahawa Muhammad ini adalah utusan Allah, kerana dia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah akhirnya Suraqah ibnu Malik berpatah balik dan membiarkan Rasulullah. Dan ternyata orang-orang Quraisy tidak lagi mencari Rasulullah, tidak lagi berjaya mendapatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
maka dengan mudahnya Nabi dapat berhijrah ke kota Madinah. Dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa Nabi Rasulullah SAW dalam perjalanannya pergi ke Taibah, pergi ke Yasrib, pergi ke kota Madinah. Itulah nama kota Madinah. 3 nama, Taibah dan juga Yasrib, kemudian ditukar kepada kota Madinatul Munawwarah. Maka Nabi telah singgah di Quba. Maka Rasulullah SAW membelok ke arah kanan sehingga berhenti bersama dengan orang-orang ramai di perkampungan Bani Amr ibn Auf, di satu perkampungan yang dipanggil Quba. Nabi berjalan dengan sahabat lalu membelok sebelah kanan. Sepatutnya pergi menghala ke depan, pergi straight ke depan, tetapi Nabi belok ke kanan. Bila Nabi belok ke kanan sampai di perkampungan Bani Amr ibn Auf di satu daerah yang dipanggil Quba, maka Nabi singgah di situ. Mengikut kajian yang dilakukan oleh almarhum Mahmud Bashar Al-Falaki, peristiwa tersebut berlaku pada hari kedua bulan Rabiul Awal. Maka dikatakan bahawa hari itu adalah hari pertama kepada sejarah kemenangan Islam selepas berlalunya 13 tahun berada dalam keadaan tertekan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah. Dan Rasulullah SAW ketika mana berada di kota Mekah, Rasulullah dihalang melakukan amal ibadat kepada Allah secara terang-terangan. Adakah Rasulullah tidak melakukan amal ibadat? Walaupun dihalang secara terang-terangan, Rasulullah tetap melakukan amal ibadat di kota Mekah. Tidakkah pernah satu ketika dahulu Nabi SAW sembahyang di hadapan Kaabah, lalu ketika mana Nabi sujud, ketika mana Nabi sujud, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak sempat menjaga Rasulullah. Datangnya Abu Jahal yang cukup memusuhi Rasulullah SAW, diambil bahagian kotoran binatang lalu dilemparkan di atas kepala baginda Rasulullah SAW, sehingga orang yang melihat kelilingnya merasa simpati, merasa sedih. Namun demikian Nabi tetap bersabar. Nabi tidak membalasnya, tidak membalas dengan perbuatan, tidak membalas dengan kata-kata, dan tidak menunjukkan rasa nak marah ataupun tidak terlihat pada wajah Nabi ada sifat dendam di atas orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Lalulah dalam keadaan macam itu diberitahu kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha. Siti Fatimah mendapatkan ayahnya yang tercinta baginda Rasulullah SAW. Ada mengatakan Nabi balik kemudian jumpa Siti Fatimah. Lalu Siti Fatimah kelihatan pada wajah Rasulullah, pada tubuh Rasulullah, di atas kepala Rasulullah ada kesan-kesan kotoran yang dilempar oleh Abu Jahal. Lalu dia membersihkan kotoran-kotoran tadi sambil dia menangis. Lalu dia mengatakan, apakah salah ayahandaku hanya mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah akhlak baginda Rasulullah SAW, yang mana Nabi sabar ditekan walaupun dihalang melakukan amal ibadat. Nabi tetap melakukan amal ibadat. Kadang-kadang Nabi terpaksa menjauhkan diri melakukan amal ibadat, bukan kerana dirinya. Nabi bimbang sahabat-sahabat disakiti, dikhianati, dizalimi kerana benci mereka dengan orang-orang yang bersama dengan Muhammad bin Abdullah. Itulah penentangan orang-orang musyrikin Mekah. Begitu hebat Nabi membawa Islam dengan penuh pengorbanan, dengan penuh kesabaran untuk menyelamatkan kita semua daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam keadaan macam itu, Allah Taala telah memberikan kepada baginda Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya tempat yang selayaknya selepas mereka menempuh keadaan dalam keadaan bilangan yang sedikit dan juga sentiasa diburu oleh manusia, sentiasa diburu, dikejar oleh orang-orang yang memusuhinya, yakni orang-orang musyrikin Mekah. Kesusahan itu tidak berterusan. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesusahan itu akan didatangi dengan kesenangan. Nabi seorang yang amat sabar. Namun demikian, kesabaran Nabi ini Nabi tidak dapat menandingi para sahabat, sehingga sahabat yang ingin berhijrah ke kota Madinah, Nabi tetap bersabar sehinggalah Allah Ta'ala perintahkan Nabi berhijrah ke kota Madinah.
Maka Nabi tidak bergerak kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sampai ke Quba. Bila sampai ke Quba, orang-orang Quba menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa gembira dengan kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka sambut Nabi. Mereka ingin menjadikan Rasulullah itu tetamunya, berebut-rebut mereka ingin menjadikan Rasulullah tetamunya. Bahkan dikatakan bahawa mereka sentiasa memberi layanan yang baik kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi merasa suka duduk di Quba. Kerana apa? Kerana penduduk-penduduk di Quba yang terdiri daripada Bani Amr ibn Auf, yang mana mereka itu memberi layanan yang baik kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka, biarlah Rasulullah duduk di Quba saja, itulah yang lebih baik. Maka Nabi tetap meneruskan perjalanannya pergi ke Yasrib ataupun pergi ke bandar Madinah. Maka dikatakan bahawa dengan berlakunya peristiwa hijrah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan sunnah para nabi yang terdahulu baik. Dikatakan bahawa di Quba sana Nabi telah membina masjid secara bergotong royong bersama dengan para sahabat. Inilah Nabi tunjuk kepada para sahabat, mula-mula Nabi sampai ke kota Madinah, Nabi membina masjid. Kerana dalam fikiran baginda Rasulullah adalah nak mengajak manusia kepada Allah. Maka di manakah tempat nak beribadat? Sudah pasti Nabi membina satu tempat ibadat yang dikatakan masjid. Masjid ussisa ala taqwa, yang diasaskan atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah pasti di dalam masjid itu, rijalun la tulhihim tijaratun, lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan daripada perniagaan, dan juga tidak dilalaikan daripada berzikir. Mereka tidak lalai berzikir kepada Allah. Maknanya sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lelaki-lelaki sahabat-sahabat Nabi yang ingin menyucikan hati mereka, mereka bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang-orang yang berhijrah, kaum Muhajirin, merasa sangat suka. Apakah nikmat yang mereka rasa? Mereka dapat sembahyang berjemaah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di Masjid Quba itulah Nabi mengajak sahabat sembahyang sunat duha. Sehingga dikatakan bahawa sembahyang yang afdal di antaranya adalah seorang yang sembahyang duha di Masjid Quba. Kerana Nabi sering kali ataupun mula-mula Nabi sampai di kota Madinah, di manakah Nabi sembahyang duha? Nabi sembahyang duha di Masjid Quba. Maka beruntung siapa yang mengamalkan sembahyang duha, kerana siapa yang sembahyang duha dimurahkan dia akan rezeki, diampunkan akan dosa-dosanya, diberi rahmat oleh Allah Ta'ala, dan tidak seseorang itu sembahyang sunat duha kecuali orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikianlah para sahabat gembira dapat sembahyang. Kalau dahulu di Mekah, kalau sembahyang akan ada orang-orang musyrikin Mekah akan memukulnya ataupun akan menyekat, akan melakukan sesuatu yang menyakitkan hati. Tetapi hari ini sudah bebas duduk di kota Quba, mereka bersama-sama bergotong royong membina masjid, dan ternyata sahabat itu disatukan oleh baginda Rasulullah. Bila Rasulullah mengajak sahabat itu bergotong royong, bermakna hati mereka disatukan. Bila mana sahaja Nabi mengajak sahabat sembahyang berjemaah, bermakna mereka itu duduk di dalam kesatuan yang cukup kuat, ikatan yang cukup kuat, dan Nabi telah membawa manusia berhubungan dengan Allah Ta'ala dengan diletakkan di satu tempat ibadat, iaitu di masjid Allah Ta'ala. Lalu Nabi memberitahu mereka yang makmurkan masjid ini adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Maka sahabat setiap hari pergi ke masjid, berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesiapa yang memakmurkan rumah Allah, masjid-masjid Allah, dia adalah orang yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat. Alhamdulillah, para jemaah datang ke masjid. Jangan rasa sayang masa kita untuk pergi ke masjid. Jangan kita beratkan kaki kita untuk pergi ke masjid. Rasulullah nak bina masjid macam-macam. Di Mekah tak boleh.
Sebab apa? Nak semayang angkat takbir pun dipukul oleh orang-orang musyrikin Mekah. Nabi pergi jauh untuk membina masjid daripada Mekah sampai ke kota Madinah, dan Nabi tidak sibuk memikirkan rumahnya, tetapi Nabi membina masjid untuk mengumpulkan masyarakat beribadat. Di situlah Nabi mengajak sahabat beribadat, di situlah Nabi mengajar ilmu, di situlah Rasulullah mentabiah para sahabat sehingga melahirkan para sahabat, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah ini bukan Nabi kita sahaja, Nabi-Nabi terdahulu juga mereka itu berhijrah. Maka semua Nabi yang diutuskan tidak diterima oleh penduduk setempatnya, dan berdemikianlah menjadi sunnatullah, menjadi lumrah bagi orang yang menyampaikan agama Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang dekat tidak terima, dan berdakwah bukan mudah. Kadang-kadang orang menolak, orang menghina, orang mencerca, setengahnya sampai peringkat memaki dan seumpamanya. Kadang-kadang dihalaunya dan sebagainya. Ini lumrah mana-mana pendakwah, mana-mana yang menyampaikan ilmu. Kadang-kadang seseorang itu diuji dengan ujian, orang tidak mahu menerimanya. Tapi ingat, ujian baginda Rasulullah SAW lebih berat lagi. Tetapi pastikan tidak kita lakukan sesuatu perbuatan itu kecuali kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah, penduduk setempatnya tidak terima, terpaksa Nabi pergi berhijrah ke kota Madinah. Apa yang berlaku di kota Madinah? Apa yang berlaku di Quba? Di Quba orang Quba menerima Rasulullah. Apa yang berlaku di kota Madinah? Di kota Madinah orang juga menerima baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu mereka berhijrah. Sedangkan Nabi Ibrahim AS, bapa para Nabi, dan Khalilullah, dan Nabi Isa AS yang merupakan kalimullah dan ruhullah, serta para Nabi yang lain, semuanya mempunyai darjat yang tinggi dan kedudukan yang mulia. Namun demikian dipandang hina oleh kaum keluarganya sendiri. Kadang-kadang kaum keluarganya, kaum kerabat, ahli kampung, penduduk kampung tidak terima dakwah yang dibawa oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Maka pengarang kita memberi contoh Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Penduduk kampung tidak menerima apa yang dibawanya. Tapi kalau kita tengok apa yang berlaku kepada Nabi Nuh AS, Nabi Nuh berdakwah, Masya Allah, lama berdakwah, hampir 1000 tahun, 950 tahun berdakwah. Bukan satu masa yang singkat, satu masa yang amat lama. Nabi Nuh AS tidak putus asa. Tidaklah 100 tahun dia pun berhenti berdakwah, tidak. Dia sampai berdakwah hampir 1000 tahun. Maka dia sebenarnya bimbang, takut kaumnya ni mendapat kemurkaan Allah. Lalu dia mengadu kepada Allah, inni da'autu qaumi lailan wa nahara walam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah berdakwah kepada kaum aku siang dan malam. Maknanya Nabi Nuh AS setiap masa dia berdakwah, siang dan malam. Setiap kali dia jumpa kaum dia, dia akan ajak kaumnya beriman kepada Allah. Siang dan malam, tidak cukup siang dan malam, siang malam berdakwah, mengadu kepada Allah. Lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya tidak bertambah mereka kepada aku kecuali mereka lari belaka. Bukanlah ukuran sedikit sebanyak, bukanlah ukuran sikit ataupun banyak. Bukanlah Nabi Nuh ini tidak puas hati kerana orang itu sedikit, tidak menjadi masalah sedikit dan banyak. Bahkan tidak boleh dikatakan yang sedikit itu tidak diterima, tidak barakah, yang banyak itu baru barakah. Tidak. Ada Nabi-Nabi yang pengikutnya sedikit, ada Nabi-Nabi yang pengikutnya ramai. Dan kalau macam tu, kenapa Nabi Nuh mengadu kepada Allah bahawa tidak bertambah pengikut dia, bahkan mereka lari saja? Jawapannya bukan kerana Nabi Nuh tidak puas hati golongan sedikit, kerana Nabi Nuh merasa takut dan bimbang ramai orang kena azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi Nuh berdoa siang dan malam, berdakwah siang dan malam, bimbang. Tak puas hati bukan tak puas hati kerana pengaruh sedikit, bukan, tapi takut, bimbang, sedih, kasihan kepada kaumnya yang akan diazabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah nabi-nabi yang terdahulu.
Aku ulama mengatakan bahawa apabila sahaja seseorang itu nak membawa manusia kepada Allah Ta'ala, macam-macam ujian yang akan dilalui. Yang pertama, orang-orang yang beriman yang dengki kepadanya. Yang kedua, orang-orang munafik yang marah kepadanya. Yang ketiga, nafsu yang menghalang, melemahkan semangatnya. Syaitan yang membisikkan dia agar menjauhkan jalan Allah Ta'ala. Dan demikianlah yang seterusnya, orang kafir kadang-kadang mahu membunuhnya. Ini di antara halangan orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu mereka bersabar supaya menjadi contoh teladan dari sudut tetap pendirian dan bersabar menghadapi perkara yang tidak disukai oleh pengikut mereka yang datang kemudian, selagi semua itu dilakukan kerana mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan arti kata, para nabi semua itu mereka bersabar di atas ujian. Yang paling penting, mereka jadikan diri mereka itu tauladan, mereka jadikan diri mereka itu qudwah, ikutan yang baik. Maka tetap berdakwah walaupun pengikutnya macam-macam. Nabi Nuh AS pengikut dia kata, tak apalah kami nak dengar kamu, kenapa kamu nak cakap, beritahu. Maka sukalah Nabi Nuh AS, disangkanya pengikutnya akan masuk Islam. Maka dikumpullah pengikutnya ramai-ramai. Maka ketika mana dikumpulkan pengikutnya ramai-ramai, pengikut dia kata, kaum dia ni kata nak dengar, mari kami sanggup tunggu. Ketika mana Nabi menyampaikan khutbahnya, Nabi Nuh AS menyampaikan dakwahnya, apa yang mereka buat? Apa yang mereka buat? Mereka meletakkan tangannya di dalam telinga. Maksudnya mereka letak jari di dalam telinga. Apa maknanya? Maknanya tamu dengar lah tu. Nabi Nuh tengah menyampaikan dakwah, dia juga kata nak dengar. Tapi bila Nabi Nuh menyampaikan dakwah, dia letakkan jari di dalam telinga. Tak cukup dengan itu, dia ambil baju, dia angkat biar tudung kepala dia, menunjukkan bahawa dia tidak mahu dengar sebenarnya apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Namun demikian, kerana umat-umatnya mereka sabar, semua nabi-nabi mereka sabar di atas kerana kaumnya, sehingga ada yang nabi itu mendoakan agar binasa kaum dia. Kerana apa? Kerana ingkar dengan perintah Allah, tidak mahu mengikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanyalah Mesir dan sejarahnya, ia akan menceritakan kepada kamu kisah Nabi Yaqub dan anak-anaknya Bani Israel. Mereka berhijrah ke sana apabila mendapati penduduknya menyambut baik kedatangan mereka ke situ. Kalau kita nak baca kisah nabi-nabi ini, banyak nabi-nabi, sama ada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, anak kepada Nabi Yaqub, dan kisah nabi-nabi Bani Israel. Dengan arti kata, banyak nabi-nabi mereka berhijrah keluar dan mereka terpaksa menghadapi kerana kaum-kaumnya, kerana pengikut-pengikutnya, dalam keadaan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nabi-nabi, semua rasul-rasul tugasnya sama saja. Apa tugasnya? Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami tidak bangkitkan satu umat kecuali didatangkan seorang rasul. Apakah tugas rasul itu? Tugas rasul itu adalah ani'budullah, dua perkara. Yang pertama, mengajak manusia sembahlah Allah. Itu tugas rasul. Tidak ada tugas rasul kecuali mengajak manusia kepada Allah Ta'ala, wajtanibut taghut. Dan yang kedua, tugas rasul itu adalah mengajak manusia meninggalkan perkara-perkara taghut, yakni mengajak manusia agar meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduknya membenarkan mereka menyembah Tuhan mereka kerana menghormati Nabi Yusuf dan kebijaksanaannya. Apabila berlalu beberapa tahun, penduduk Mesir mula melupai pentadbiran dan jasa-jasa Nabi Yusuf kepada mereka, maka mereka mulai menekan dan menyesir Bani Israel, sehingga Nabi Musa dan Nabi Harun mengeluarkan mereka daripada bumi Mesir untuk membolehkan mereka menyembah Allah dan melaksanakan hak-haknya. Ini berkaitan dengan kisah nabi-nabi yang terdahulu. Jadi kita tidak bercerita panjang tentang nabi-nabi yang terdahulu, hanya di sini memberi pengajaran kepada kita bahawa Allah Ta'ala akan menguji
nabi-nabi, rasul-rasul. Namun demikian nabi-nabi dan rasul-rasul tetap sabar dan mereka adalah golongan yang saleh, sebagaimana nabi-nabi terdahulu diuji oleh Allah dan mereka berjaya dalam ujiannya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah. Dalam suratul Qasas menceritakan kisah nabi-nabi. Bahkan ada kisah yang khusus pada nabi-nabi yang tertentu maknanya. Maka namun demikian Allah Ta'ala datangkan kisah-kisah itu kepada Nabi itu sebagai memberi semangat. Bila mana Nabi berdakwah sampai kena pergi berhijrah daripada Mekah ke kota Madinah, seolah-olah Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, bukanmu seorang, Nabi-Nabi dulu pun gitu juga. Sebab itu bila mana Nabi bersedih kerana umatnya tidak mau menerima, kaumnya tidak mau menerima dakwah, Allah Ta'ala datangkan cerita Nabi-Nabi yang terdahulu. Maka kena faham di sini. Kena faham di sini bahawa kita mengingatkan orang yang soleh itu memberi semangat kita kepada ibadat. Maka ingat, hari ini kita belajar sirah. Kita belajar sirah ini satu ilmu yang baik. Kerana kita menceritakan kisah orang yang paling soleh, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ulama mengatakan bahawa aku mendapati bahawa di antara ubat hati yang membangkitkan seseorang itu beribadat adalah mengenangkan kisah-kisah orang yang soleh. Dan betapa pentingnya mengenangkan kisah-kisah orang yang soleh, memahami cerita-cerita orang yang soleh, sehingga Allah Ta'ala cerita kisah Nabi-Nabi terdahulu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu kita disuruh memperingati perjalanan orang-orang yang soleh. Yang kedua, kenapa kita perlu mengikuti perjalanan orang-orang yang soleh? Agar kita boleh mencontohi mereka, agar kita boleh mengikuti perjalanan mereka. Baru kita sedar susah lagi baginda Rasulullah. Baru kita dapat menilai iman kita. Oh, betapa besar iman ini. Jangan kita rasa iman ini perkara yang mudah sahaja. Kita dapat iman dengan mudah. Kita memeluk agama Islam, adakah dengan titisan darah? Tidak. Adakah dengan ketakutan? Tidak. Kita mudah sahaja. Kita boleh makan apa yang kita nak makan, kita boleh tidur lama mana kita nak tidur, kita boleh pergi ke mana saja, kita boleh baca Quran banyak mana saja. Tetapi apa yang berlaku pada sahabat pernah di pulau sampai tidak ada makanan, duduk dalam keadaan kelaparan. Sahabat nak pergi ke kota Madinah, nak berhijrah, ada yang kena tahan, ada yang kena rampas harta benda, ada yang kena pisah ahli keluarga, isteri duduk kat lain, anak duduk kat lain, suami duduk kat lain, kerana nak berhijrah. Itu sahabat Nabi, tidak bebas macam kita. Kita boleh baca Quran sebanyak mana kita boleh baca Quran, tetapi sahabat Nabi membaca Al-Quran dipukul sampai berdarah. Maknanya ini perjuangan para sahabat Nabi, sehingga iman yang ada pada mereka begitu bernilai. Kerana apa? Mereka mengetahui betapa besar pengorbanan untuk menjaga iman. Maka demikian kita, kalaupun kita tidak berkorban sebagaimana para sahabat, tapi bila kita belajar tentang sirah-sirah, sama ada kisah Nabi-Nabi yang terdahulu, kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, kita dapat melihat betapa berat pengorbanan mereka. Maka dengan itu yang kita dapat iman dengan mudah, kita peliharalah, kita jagalah, dan kita hendaklah memahami mengenai kisah-kisah orang-orang yang soleh, terutama kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa alaihissalam telah melarikan diri daripada orang-orang Yahudi apabila mereka mendustakannya dan ingin membunuhnya. Begitu juga Nabi Isa pun kena terpaksa lari. Kerana apa? Kerana pengikutnya yang belot, pengikutnya yang memberitahu di tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Nabi Isa pun ingin dibunuh. Ada tak Nabi yang dibunuh? Ada. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya juga dibunuh. Ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala menguji para Nabi yang terdahulu dengan ujian yang berat. Namun demikian, mereka semua di kalangan hamba-hamba Allah yang salihin,
yang sabirin, yang sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang pun bunuhlah Nabi Isa. Betul ke orang bunuh Nabi Isa? Disalibnya Nabi Isa? Tidak. Wa ma qataluhu wa ma salabu walakin syubbiha lahu. Mereka sebenarnya tak bunuh pun Nabi Isa. Mereka sebenarnya tidak salib pun Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum. Akan tetapi Allah Ta'ala jadikan menyerupai dengan Nabi Isa. Menyerupai dengan Nabi Isa. Jadi orang beritahu, siapa yang memberitahu di mana tempat persembunyian Nabi Isa. Maaf, cerita Nabi Isa ni panjang, tapi saya ambil ending dia, nak habis. Macam mana? Di mana tempat persembunyian Nabi Isa? Pengikut Nabi Isa sendiri yang beritahu. Beritahu Nabi Isa sembunyi sekian-sekian tempat. Maka bila mana sahaja mereka dapat tahu, mereka pergi mendapatkan Nabi Isa. Bila dapat pergi, maka Nabi Isa dapat tahu. Orang sudah tahu tempat persembunyiannya, maka Nabi Isa pun menyelamatkan diri. Bila Nabi Isa menyelamatkan diri, akhirnya di dalam satu tempat, seolah-olah Nabi Isa tidak boleh lari. Akhirnya Allah Ta'ala angkat Nabi Isa ke langit. Angkat Nabi Isa ke langit. Maka Nabi Isa pun tengok. Maka orang yang memberitahu tempat persembunyian itu, ketika mana Nabi Isa diangkat ke langit, mereka tidak melihat Nabi Isa. Tapi akhirnya orang yang memberitahu persembunyian itu diserupakan mukanya. Allah Ta'ala jadikan muka dia macam Nabi Isa AS. Bila cari tidak jumpa, orang tengok ini dia Nabi Isa. Padahal orang yang belok dengan Nabi Isa ditangkap, lalu dibunuhnya dengan cara apa? Dengan cara disalibnya. Bila lepas dibunuh, lepas disalib, lepas dibunuh, dia pun nak beri hadiah. Mana orang kafir? Mana orang kafir? Mana kafir tempat persembunyian? Bila dia cari-cari tak ada. Akhirnya dia tengok, muka macam Nabi Isa, tapi tubuh macam orang tu. Maka dia balaslah, ini memang Isa, ini kata bukan Isa, macam-macam. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak bunuh Nabi Isa, mereka tidak salib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi diserupakan muka orang itu dengan Nabi Isa alaihi salam. Maka ini kisah mengenai Nabi-Nabi yang terdahulu. Allah Ta'ala datangkan cerita Nabi-Nabi yang terdahulu kepada baginda Rasulullah SAW, baru lega. Jadi kaedah dia begini, kalau kita rasa susah, kita kena ingat ada lagi orang lain susah. Bukan kita saja kena ujian macam tu, bahkan kadang-kadang orang lain berat lagi. Kemudian kita kena ingat, siapakah orang yang Allah Ta'ala kasih? Orang yang Allah Ta'ala kasih orang yang banyak ujian. Banyak ujian. Maka siapa yang banyak ujian, itu Allah Ta'ala kasih padanya. Maka ingat, jangan kita buruk sangka dengan Allah. Jangan kita cepat-cepat cakap Allah Ta'ala tak kasih pada kita, Allah Ta'ala benci pada kita. Itu tidak baik, boleh merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di antara pengajaran Nabi Isa AS kepada pengikutnya ialah, berbahagialah mereka yang diusir kerana kebaikan. Kalau kita buat baik, lalu dengan kita buat baik, orang tak suka kita, orang tinggalkan kita. Ingat, sesiapa yang melakukan sesuatu yang Allah Ta'ala rada, namun manusia tidak rada, dia tetap orang yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesiapa yang nak mencari rada Allah, maka ramai manusia tak suka pada dia. Bila mana sahaja dia tetap dengan rada Allah, dia tak ikut manusia, dia ikut Allah, maka lama-lama orang yang tak suka pada dia akan jadi suka balik pada dia. Ramai orang tak suka Rasulullah. Kerana apa? Kerana Rasulullah membawa rada Allah. Maka orang Mekah tak suka, orang halau dia, orang buat dia macam-macam, orang perang dia. Tapi akhirnya bila Nabi berjaya membuka kota Mekah, habis orang-orang Mekah suka belaka. Itu kaedah dia. Tetapi kalau kita mencari rada makhluk, sudah pasti Allah Ta'ala tidak suka. Maka kita berjaya menyukakan manusia, manusia suka pada kita sebab kita cari reda makhluk. Lama-lama manusia tak reda pulak kita. Demikianlah
maka untung orang yang mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang ingin mencari redha Allah, jangan hiraukan perkataan manusia. Yang paling penting Allah Taala redha. Allah Taala, Rasulullah tanya pada Allah Taala, ya Allah, aku telah berdakwah dengan orang Taif ni, orang Taif tak terima, adakah engkau redha pada aku? Kalau engkau redha pada aku, la ubali, aku tak kira, aku tak peduli orang lain, asal redha pada aku saja. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan bahawa berbahagialah mereka yang diusir kerana kebaikan, kerana mereka akan mendapat kerajaan langit, yakni akan mendapat keredaan Allah yang menguasai langit dan bumi. Lalu dikatakan bahawa selepas itu baginda berkata, bergembiralah dan beribadatlah kerana balasan baik yang besar sedang menunggu kamu di langit. Maka Nabi suruh sahabat gembira, sekarang ini kita sudah ada di Madinah. Maka bolehlah kamu rasa gembira, tapi jangan terlepas daripada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya mereka yang telah mengusir para nabi yang diutuskan kepada kaum sebelum pada kamu, tanyalah negeri yang ditimpa azab Allah disebabkan kekufuran penduduknya, seperti negeri Nabi Allah Lut, kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya. Maka demikianlah dikatakan bahawa mana-mana mereka, yakni kaum yang menghalau, mengusir nabi-nabi mereka, akhirnya tengoklah apa yang berlaku, sudah pasti diazabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hari ini nabi ada tak? Nabi tidak ada dah. Mari pergi ke mana? Nabi sudah wafat, meninggalkan kita. Maka bila Nabi meninggalkan kita, apa yang berlaku kalau zaman Rasulullah dulu, zaman Nabi-Nabi yang terdahulu, tiba-tiba orang tidak ikut Nabi, maka Allah Ta'ala binasa. Namun demikian Nabi tinggalkan ulama. Jangan kita lawan ulama, kasihlah ulama. Kalau ada ulama besar datang negeri kita, kita sambut dia, kita pergi ramai-ramai, ambil ilmu pada dia agar kita dapat barakah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.